So, kali ni kita ada 10 soalan disebabkan saya malas nak jawab seorang-seorang untuk soalan pelaburan. Jadi, saya mengajak partner in crime saya dalam pelaburan, seorang pakar pelaburan saham dan juga hartanah, tapi terkenal banyak tentang pelaburan saham. Dia mentor saham agak atas sikit nombor 1 lah. Sebab apa? Sebab kelas dia, kalau dia mengajar saham, dia dah berada dalam bidang saham ni dah 15 tahun, lebih daripada 15 tahun. Dan sebenarnya dia bukan pelaburan saham, dia sebenarnya adalah business people yang buat kontraktor kelas A dan license. Tapi minat dia, hobi dia melabur saham. Dia menyebabkan pelaburan saham tu dia buat sehingga dia boleh buat consistent income daripada pelaburan saham. Sehinggalah beberapa tahun lepas dia masuk kelas saya dan saya marah dia sebab dia ada ilmu tapi dia tak kongsi dengan orang. Dan alhamdulillah pada couple of years ni dia start sharing. Jadi kita, sebab topik episod kali ni soalan-soalan dipilih berbentuk soalan pelaburan, jadi saya rasa agak bagus jika kita bawa orang lain jawabkan soalan tu. So kita ada Tuan Haji Muhammad Asri, bakal Dr. Asri. Dia sedang menyiapkan PhD dia dalam pelaburan saham, tentang saham tesis dia. Dan apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih doktor. Alright, so kita lepak-lepak dekat tepi padang gau belakang rumah saya ni sebenarnya. Kita ada 10 soalan. Dia tanya saya soalan tadi. Dia tanya saya, apa soalan dia? Ni memanglah tak bagi kan. Jadi soalan dia, cuba jawab. Apa soalannya? Jadi soalan dia, soalan pertama. Soalan ditanya ni oleh Zaidil Yahya. Jangan tengok. Soalan dia adalah, apakah jenis pelaburan yang sesuai untuk melabur? Soalannya agak general lah. So dia kata dia nak melabur. Apakah pelaburan yang paling sesuai? Sebenarnya pelaburan ni bergantung kepada diri dia sendiri balik. Jadi dalam kes kita di Malaysia ni terutamanya, kita boleh terlibat dalam pelaburan saham, boleh terlibat dalam pelaburan emas, pelaburan komoditi ataupun pelaburan harta tanah. Alright. Tapi bagi saya, untuk orang yang baru, Itu je yang ada. bagi saya itu dulu lah. Sedangkan kita ada banyak jenis Banyak lah. pelaburan. Jadi dia orang suka pening kepala. Dia Dia apa lagi? Macam ni, macam syaitan. Sedangkan benda yang depan Macam mata syaitan pun, dengan macam kisah dalam surah Al-Baqarah. Kan? Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata engkau pergi ambil lembu ni kau korbankan. Macam Yahudi, dia suka tanya, lembu apa, warna apa, jantan betina, banyak soal. Kan, benda yang asas tu senang tapi disusah-susahkan. yang halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi hailam lah sekali. Okey. So yang pertama tadi apa dia? Pelaburan saham. Yang biasa kita dengar adalah pelaburan saham, Alright. pelaburan harta tanah, pelaburan emas, silver, sama ada nak terlibat dengan forex. Yang gold, silver tu semua, kelapa sawit, CPO tu semua komoditi lah nama komoditi dia. lah. Cuma bagi saya yang paling jelas sebenarnya untuk orang yang pertama kali nak terlibat adalah pelaburan saham. Sebab ianya bagi saya adalah satu pelaburan yang mudah dan tak perlu modal yang sangat besar. Dan santai-santai macam ni kita boleh terlibat dalam Sambil lepak-lepak pegang handphone dah boleh tengok pasal saham berapa ringgit, betul. dah boleh cetak duit, duduk dalam diam. Bagus. Tapi soalan tu nak tanya, dia punya soalan dia tadi adalah yang terbaik. Yang terbaik sebenarnya bagi saya bergantung kepada seseorang individu. Alright. Apa yang dia minat, apa pulangan yang dia mahukan. Jadi dia bergantung balik pada seorang individu, apa tahap risiko yang diinginkan dan apa pulangan yang diinginkan. Dekat situ kita tahu pelaburan apa yang sesuai untuk mereka. Haji jawab ni soalan ni kan, dia jawab tu dengan sekat-sekat basah sebab dia baru balik dari Turki sebenarnya. Dia berjalan beberapa hari, dia tak ajak saya sebab tu suara dia rosak. Anyway, so itu jawapan dia lah untuk soalan pertama. Soalan kedua ni hampir-hampir lebih kurang bunyi dia macam tu lah. Apakah pelaburan pertama yang perlu saya ceburi? Ni magic ni soalan ni. Bagi saya kepada mereka yang ingin terlibat dalam pelaburan ni, sebelum dia melabur cuba tanya diri tu, simpanan ada ke tidak? Dia sibuk nak semua macam-macam pelabur ni, kadang ada orang ni simpanan pun tak ada. Simpanan tak ada bagi tak saya. Tak reti menyimpan. Kalau tak reti menyimpan, jangan sembang lah pasal nak melabur ni. Betul juga. Disiplin tak ada. Ini bukannya skin cepat kaya, tetapi pelaburan adalah satu bentuk rezeki sebenarnya untuk kita mencari, tetapi bukanlah satu benda yang mudah jika tidak punya ilmu yang betul. Jadi pelaburan pertama adalah ilmu lah. Bagi saya, of course, pelaburan yang terbaik ialah Pelaburan terbaik dalam dunia ilmu. Pelaburan ilmu. Memang ilmu lah. Tapi kita dalam aspek pelaburan material ni adalah simpanan, belajar menyimpan. Dia kena belajar sebenarnya menyimpan. Betul, saya setuju. Sebab saya rasa pengalaman saya sendiri, bila orang cerita pasal melabur apa, nombor satu sebenarnya yang dia kena belajar dalam bab pelaburan ni adalah simpanan tu, sebab dia sedang belajar untuk mendisiplinkan diri. Betul. So kalau dia tak boleh menyimpan konsisten di RM10 sebulan contoh,
Macam mana nak nyimpan 100, 1000? Dan macam mana nak jana pula Betul? simpanan tu nak bertambah jika simpanan pun tak ada? Betul, saya sokong. Jadi orang tanya soalan tu, ni soalan saya sendiri. Simpanan tu berapa nak simpan mula? Bagi saya itu sebaik-baiknya kalau boleh setiap bulan simpanan yang ada tu kalau boleh minima tu 10 hingga 30% tu kena disimpan. 10 ke 30% daripada pendapatan. pendapatan yang ada. Yang dengan 30% tu dah meninggal dah tu. Dah meninggal lah. meninggal dah 30%. Macam tu meninggal. Kan? Macam mana kita Yang ada tu pun tak cukup nak top up duit handphone. Macam tu lah. Begitulah. Begitu. So berat sikit lah. Okey, tapi tak apa. Mula dengan simpanan lah sikit-sikit. Mula dengan simpanan. Okey, soalan ketiga. Adakah forex tu haram di sisi agama? Jadi nak pakai kopiah tak? Nak pakai kopiah ke nak pakai bukan orang yang bukan daripada Jabatan Agama Islam ke untuk komen. nak pakai serban ke nak jawab soalan ni? Tiba-tiba cuma apa yang saya tahu, apa yang fatwa kebangsaan telah umumkan bahawa forex di sisi Islam adalah haram. mengikut fatwa yang dikeluarkan, bukan daripada saya, daripada fatwa yang dikeluarkan fatwa kebangsaan. Tapi fatwa juga kata rokok tu haram, tapi ramai juga yang isap rokok ni semua ni masalah dia. Tapi lantaklah dia. Itu saya katakan benda yang halal dan haram, yang haram jadi halal ni susah. Itu jadi haram. Jadi haram. Okey, so forex haram tak haram ni baik kita rujuk pada pakar agama lah. Agama dan apa yang saya Tapi Haji sendiri main forex tak? Tidak, saya sebab bagi saya cepu emas tu. Benda yang mudah lebih yang ada, kita tak perlulah nak benda yang sukar-sukar tu. Kita biasakan diri dengan apa yang kita pakarkan diri dengan apa yang kita pakar dan buat diri kat situ, yang lain tu kemudianlah satu persatu. Okey. Apakah cara terbaik untuk membuat pelaburan dengan hasil niaga saya tadi tu? Itulah hasilnya, maksudnya dia menggunakan maknanya ada hasil, ada lebihan simpanan tu. Dan lebihan simpanan yang tak digunakan yang sebaiknya dilaburkan ke pelaburan-pelaburan bersesuaian dengan kehendak seseorang. Itulah persoalan orang selalu macam berapa banyak yang lebihan tak digunakan tu. Biasa orang tak cukup kan lebih pula. Kalau tak cukup, tak ada tu memang tak nak tolong lah. Kena belajar lebih kan. Belajar lebih ke cara macam mana tu dia kena cari. Cara yang terbaik of course lah perniagaan lah, dengan berniaga. Sebab tu dalam kita mengajar dalam kelas tentang bagaimana kita nak meningkatkan kewangan, kita kena belajar yang pertama mengurangkan kos. Ya, kita kena kurangkan kos. Kita kena belajar mengabaikan perbelanjaan yang tak penting. Contoh, upgrade handphone, iPhone keluar iPhone 5 kau beli, C5C kau beli, S pun kau beli, Z pun kau beli, 6 pun kau nak beli kan. Padahal handphone itu okey lagi. Ini satu contoh. Baik ambil duit tu 2,000 lebih tu, baik dia boleh beli saham dah. Betul, setuju. Kan? Lebih dari cukup. Dia dah beli mungkin berapa ribu unit saham. Setuju. Alright? Tu contohlah. Sepatutnya dia menjanakan duit yang ada lebihan tu, jana pendapatan, buat duit, barulah dapat duit untung, baru untung tu pergi beli apa benda nak beli. I see. Okay. So, yang kelima, apakah sifat-sifat diri yang sesuai untuk perniagaan dan pelaburan? Cerita pelaburan lah untuk topik kali ni. Bagi saya, seperti doktor ada mention sebentar tadi, bagi saya adalah disiplin. Untuk berjaya dalam apa, jua bidang dalam kehidupan sekalipun sebenarnya adalah disiplin. Kalau diri sendiri tak nak berdisiplin, tak ada komitmen, dan apa pun kita buat takkan berjaya. Betul. Macam mana nak bina disiplin tuan-tuan puan? Belajarlah bangun pagi sebelum subuh. Itu cara satu cara lah. Betul. Bangun pagi angkat selimut pun tak kuat. Orang besar sasa. Nak angkat selimut pun tak kuat. Ringan. Pun tak mampu nak buat. Kan? Nombor 6. Apakah jenis pelaburan modal kecil yang dapat memberi nilai pulangan yang tinggi selain ASB? Sebenarnya balik kepada ilmu lah. Bagi saya bukan isu modal kecil, modal besar. Ramai jumpa saya dan tanya, berapa banyak modal dia perlukan untuk menabung saham terutamanya. Dan saya kata kalau orang ada sejuta sekali pun dok, kalau tak ada ilmu, habis juga sejuta tu. Betul. Bukan sekadar pelaburan, berniaga pun macam tu. Apa barang pun. Isu duit ni, isu modal bukan isu utama. Tapi isu utama adalah isu modal ilmu. Ilmu, kena persiapkan diri dengan ilmu, dan insya-Allah apa sahaja yang ingin dilakukan, insya-Allah pasti berjaya. Itu yang saya suka tekankan. Jadi jangan sibuk sangat berapa banyak modal nak melabur ni. Kalau ada ilmu, sebenarnya ada banyak je tempat yang boleh invest, yang boleh dapat lebih daripada ASB. Apa-apalah, bukan sekadar ASB. ASB tu bagus. Betul. Bukan tak bagus. Cuma yang kita cerita ni ada tak lain portfolio lain? Memang ada. Banyak sangat sebenarnya. Cuma kita kena mendalami ilmu tersebut. Betul. Dan insya-Allah dia akan dapat menjana pendapatan atau pulangan yang jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Sepatutnya. Okey. Apakah perbezaan keuntungan melalui perniagaan dan keuntungan melalui pelaburan? Yang mana lebih menguntungkan? Ni saya jawab dulu. Dia melibatkan perniagaan.
Apakah perbezaan? Satu perbezaan keuntungan melalui perniagaan, untung tu melalui perniagaan. Keuntungan melalui pelaburan, untung tu melalui pelaburan. Betul lah. Satu ni daripada bisnes. Satu daripada investment. Apa yang orang tak faham tentang business and investment adalah dia punya sistem dan strategi dia. Berbeza. Pelaburan ni memerlukan banyak mekanisme untuk kita nak capai keuntungan. Contoh, kita mungkin melibatkan produk, melibatkan perkhidmatan kita punya, orang lain punya, melibatkan kita berurusan dengan orang ramai, kita kena ada proses marketing, proses sales. Kadang-kadang kapasiti yang lebih besar, kita perlukan staff, perlu fikir banyak mekanisme operasi untuk buat perniagaan sebelum dia untung. Tapi kalau pelaburan berbeza. Pelaburan, contoh macam kes tadi yang menarik, kalau kita melabur, kita beli saham dekat syarikat roti, kita tak perlu fikir QC tu datang tak datang kerja pagi ni. Kita tak payah fikir HR manager dia ni baru masuk berapa bulan. Kita tak payah fikir CEO dia siapa. Kena baca tu semua. Tapi kita tak payah nak fikir banyak perkara. Yang kita kena fikir ialah banyak kepada track record syarikat tersebut, kan? Betul, potensi syarikat tersebut, financially, dia punya fundamental dia, pengurusannya bagaimana. Jadi maknanya kita lebih menyerahkan kepada mereka untuk mengenalkan syarikat tu. Kita hanya menjadi memegang saham dan sebagai tuan punya syarikat dan hanya memantau dari jauh dan boleh bersuara semasa mesyuarat agung. Itu beza. Okey. So itu beza dia sebenarnya, perbezaan keuntungan tersebut. Tapi dua-dua okey. Pendek cerita, you nak minum air, you nak guna gelas ke, you nak guna cawan ke, you nak duduk menganga mulut orang curah ke, janji dapat minum, kan? Sama juga, meniaga sebab kita nak dapat keuntungan. Betul. Melabur sebab kita nak keuntungan. Dan dua-dua perlukan ilmu. Kalau tidak, kerugian lah yang akan melanda. Tetap rugi juga. Mana lebih untung? Dua-dua rugi. Kalau tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, insyaAllah untung. Alright, so nombor 8. Apakah contoh bagi pelaburan jangka pendek dan jangka panjang? Ini soalan portfolio. Silakan. Jangka panjang, jangka pendek. Bagi saya, kalau jika kita terlibat dalam harta tanah terutamanya, dia memang lebih kepada jangka panjang. Maksud kita beli rumah, bukanlah besok kita beli jual rumah tu dah. Berbanding dengan pelaburan saham. Pelaburan saham ni di mana jika kita membeli hari ini, terpulang kepada kita bila kita nak jual. Nak beli pagi, nak jual petang, nak beli pagi, nak jual besok, nak beli pagi, jual sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bergantung pada diri kita sendiri. Dan macam mana nak jual? Bergantung balik kepada berapa pulangan yang kita inginkan. Jika kita sasarkan 10% sebulan, 10% 2 bulan. Dan kita yang buat keputusan tersebut dengan cara yang begitu mudah, hanya di hujung jari, kita dah boleh buat jualan saham yang kita ada dan mendapat hasilnya dalam masa yang singkat. Soalan yang ke-9. Bagaimana saya boleh mendapatkan pinjaman bank untuk memiliki beberapa hartanah pada satu masa yang sama? Ini balik kepada profiling diri. Jika anda ingin terlibat dalam harta tanah, lebih lagi bila kerajaan menguasakan pinjaman, hanya boleh membeli rumah, setiap individu hanya boleh mendapat pinjaman 90%. Pada properti yang kedua, sebab ketiga dah kena hanya 70%. Ada caranya sebenarnya untuk kita masih mendapat pinjaman yang baik. Ia bergantung balik pada profiling diri, bermaksud keuangan diri kita tu. Berapa cantik yang bank tengok sama ada kita ni laku atau tidak di mata bank. Kalau bank tengok laku, maka agak mudah untuk kita mendapat pinjaman. Tapi kalau memang mata diri sendiri pun tengok dah perit, susahlah sikit untuk. Tapi untuk prepare profiling pun ibarat macam saya selalu sebut ni, kita nak pergi interview kerja. Kalau kita tulis resume pun tak pandai, belum cerita interview lagi ni. Setuju. Tulis resume, present diri pun dah tak pandai, belum cerita present diri sendiri. Agak-agak chances dia lebih lemah lah, kan? Sangat-sangat lemah. Sebab tu kita ramai mungkin ingat profiling diri ni lebih kepada bank statement, duit kena banyak masuk. Sebenarnya tidak. Bank nak tengok macam mana kita nak membayar balik pinjaman yang ada. Jadi bukan isu berapa banyak duit yang masuk, tapi kalau banyak duit masuk sekalipun tak konsisten, bank tak anggap itu sebagai satu pendapatan. Jadi ini yang ramai orang salah faham berkaitan dengan profiling diri. Apa yang bank kehendakkan daripada seorang individu untuk mereka memberi sesuatu pinjaman. Baik, bagus. Soalan yang terakhir. Susah ke untuk memulakan pelaburan saham? Nak buka akaun saham memerlukan hanya RM10. Itu ramai terkejut. Dia kata, berapa ribu nak kena ada? Tak, saya kata ada RM10 tak. Untuk buka akaun saham hanya memerlukan RM10.
RM10. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Dah ada buka akaun saham, belajar ilmu pelaburan, bagaimana nak pilih saham dan gunakan simpanan yang tidak digunakan tadi untuk melabur. Nak belajar kat mana orang tanya? Bacalah buku. Cari buku dulu. Malas? Ah. Kau pergi kemas lah. Cari buku, dapatkan pendedahan terlebih dahulu. Then satu lagi pun saya ada dalam buku ni juga ada saya ceritakan macam mana buka akaun saham. Mahal buku ni. Apa ringgit je? Buku ni baru RM25. RM25. Kalau tak ada RM25 nak baca buku ni jangan main saham. Kalau buku Jangan main pun saham. tak ada duit nak beli. Duduk rumah kita berzikir banyak lagi bagus. Dapat barakat dia insya-Allah. Dapat keuntungan Dunia akhirat. Akhirat insya-Allah. Okey. So baca, kena membaca. Alright. Saya nak tanya jujur ni soalan ni daripada saya sendiri. Ini kebetulan kita ada senang kita nak masukkan nak ada Haji Asri untuk sharing dengan kita. Sebenarnya orang main saham ni ada ke orang buat duit? Soalan tu. Saya tahulah ni untuk dia orang ni punya jawapan ni. 90% yang saya dapati yang terlibat dalam pelaburan saham gagal. Gagal. Kerana kebanyakan mereka 90% ni adalah mereka yang terdiri daripada orang yang ikut-ikutan. Dia mengikut. Dia tidak punya ilmu yang secukupnya. So dia tengok ni sikit, dia dengar macam best, lepas tu dia sendiri buka akaun. Okey, tak ada masalah. Tapi dia start beli tu, beli apa? nak beli yang mana. Dia tak tahu sebab apa dia beli. Kenapa dia beli. So ada orang telefon dia, kau beli ni, counter ni betul. boleh. Dan lebih-lebih lagi pula orang kita ni dimetoskan dengan 5 perkara tentang pelaburan saham. 5 perkara. Apa tu 5 perkara tu je? Perkara yang pertama, Nak share ke? Tak payahlah je. Lain kali. Nak tahu? Okey, dia pun 5 perkara tu. 5 perkara. Yang pertama ni, saham ni susah. Janganlah saham susah sangat. So ramai orang saham susah. Sedangkan bagi saya dulu masuk darjah 1 nak darjah 1 2 3 pun susah. So baliklah pada ilmu tu. So bukan benda ni tak susah. Yang kedua, ramai orang kata rugi, berisiko. Bagi saya kehidupan ni penuh dengan risiko. Kita keluar rumah salah langkah masuk longkang pun risiko juga. Jadi kita kena beranilah. Bekerja pun ada risiko. Semua perkara ada risiko. Nak pergi kerja jam 2-3 jam. Jadi kalau tak berani berisiko, dia duduklah rumah diam-diam, jangan keluar rumah. Saya percaya pun ada risiko terbakar rumah tu. Allah. Jadi ambillah berisiko, beranikan diri bertindak untuk meraih pulangan yang luar biasa. Ambil risiko dengan dengan ilmu yang betul. Yang ketiga, hukumnya haram. Sebab saham ni judi. Betul. Sedangkan saya kata saham Persepsinya saham tu adalah judi haram. Sedangkan kita ada 665 syarikat yang patuh syariah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Dan juga saham adalah perniagaan, dia bukannya perjudian. Jadi yang ketiga. Yang keempat, perlukan modal yang besar. Orang kaya je boleh, orang biasa-biasa tak boleh. Jadi macam tu sedih sangat. Sebab sehingga hari ini fakta kita dapati, orang Bumi Putra yang terlibat dalam dunia pelaburan saham hanya 4,000 orang yang aktif setiap minggu. 4,000 orang tau. Daripada berapa Daripada 20 juta rakyat Malaysia. Sebab perspektif 4 ni. Yang kelima ni sebab orang kaya susah, haram, tak ada masa. Sedangkan pelaburan saham hanya di hujung jari. Perlukan laptop, semua ada smartphone, dah boleh jual beli saham. Betul. Jadi benda ni semua mitos-mitos yang tak betul. Yang perlu mendalami ilmu yang betul supaya mitos ni dibuang daripada otak yang kita ada. Dan saya tertarik Haji pernah menyebut tentang kalau kita melabur, kita meniaga, even meniaga pun, perniagaan pun boleh jadi haram. Perniagaan boleh jadi haram, pelaburan jadi haram. Apa pun, walaupun dia counter syariah. Kalau berapa persen? 80% tak ada ilmu. Betul, ya. Kalau kita berniaga tu tak ada ilmu, sebab dia ibarat berjudi lah. Berjudi lah. Sebab kita buat satu benda tu tak ada Tak ilmu. tahu apa. Kau berniaga je, kau hentam je. Kau sedang berjudi, Betul. kau haram tu. Dengan harapan. Dengan harapan. Bukan berjaya. So kita sebenarnya sedang berjudi dengan perniagaan. Itu yang bahaya. Sama juga dengan hidup. Kalau kita hidup ni tidak ada ilmu, mana kita sedang memperjudikan hidup kita. Betul, setuju. Jadi itulah situasinya. Anyway, terima kasih banyak untuk menjawab 10 soalan hari ini. Soalan surprise. Dan kita jumpa nanti next episode Tanya Dr. Azizan. Jangan lupa hantar soalan ke tanya.azizan.com. Hantarlah soalan-soalan yang mencabar sikit dalam bahagian perniagaan, bahagian marketing, bahagian investment, soalan berkaitan dengan potensi diri. Jangan tanya dah makan belum. Itu semua buang masa. Kita tanya soalan-soalan macam tu. Alright? Kita jumpa next episode.